Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup kipas ni. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah. Atau menjauhkan sikit. Tak tutup. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, sabahun nur, sabahul khair, selamat pagi. Salam pertemuan dalam program pembacaan kitab Sahih Muslim siri yang ke-121, dan pada pagi ini kita nak sambung pembacaan hadis yang ke-1930. Kita sedang membaca hadis-hadis berkenaan tentang waktu-waktu yang Nabi SAW dilarang untuk salat. Tengok dalam bilik tu. Ke tanya Umi kat mana? Waktu-waktu yang mana Nabi SAW larang untuk salat. Maka daripada hadis-hadis yang kita telah baca semalam, ada beberapa hadis yang kita telah mula baca, maka kita dapati, dan itulah pandangan mazhab Syafi'i, bahawa ada 5 waktu yang dilarang untuk salat. Yang pertama, setelah seseorang itu menunaikan solat fardu subuh sehinggalah matahari terbit. Yang kedua, setelah seseorang itu menunaikan solat fardu asar sehingga matahari terbenam. Yang ketiga, ketika matahari sedang terbit. Yang keempat, ketika matahari sedang terbenam. Dan yang kelima, pada waktu istiwa, ketika mana matahari tegak berada di atas kepala. Dan hadis-hadis yang kita dah baca semalam telah menunjukkan dalil bagi kelima-lima waktu ini. Riwayat 1930 adalah sebuah kisah yang panjang berkenaan tentang seorang sahabat yang bernama Ammar bin Abasah As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Baca sanad dia. Maka hadis ini adalah daripada Abu Umamah. Sebelum daripada itu diceritakan serba sedikit berkenaan tentang berkenaan tentang Syaddad, yang mana beliau adalah seorang yang kerap bersama dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah menjumpai sahabat Abu Umamah dan Wasilah bin Asqa radhiyallahu taala anhum. Maka daripada Abu Umamah beliau berkata, telah berkata Ammar bin Abasah As-Sulami radhiyallahu anhuma. Kedua-dua ni adalah sahabat. Abu Umamah Al-Bahili pun sahabat, Ammar bin Abasah As-Sulami pun sahabat. Maka Abu Umamah menceritakan kisah Ammar bin Abasah As-Sulami. Ammar bin Abasah As-Sulami radhiyallahu ta'ala berkata, kuntu wa ana fil jahiliyati adhunnun nas ala dalalah. Kata Ammar bin Abasah, adalah aku semenjak daripada zaman jahiliyah, aku meyakini dan merasakan bahawa kebanyakan orang pada waktu itu di atas kesesatan. Dan pada waktu itu masih lagi belum ada kerasulan ataupun ada keislaman. Tapi daripada zaman jahiliyah, Ammar bin Abasah dia dah nampak perilaku manusia yang menyembah berhala pada waktu itu adalah keadaan yang mana bukan menggambarkan kebenaran, sebaliknya kesesatan. Dia dapat rasakan. Tapi di manakah kebenaran? Dia tidak tahu pada waktu itu. Wa annahum laisu ala syai'in, dan sesungguhnya masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu tidaklah mereka di atas sesuatu pegangan yang betul. Wa hum ya'budunal awthan, dan adalah mereka menyembah akan berhala. Qala, berkata perawi, fasami'tu birajulin bi Makkah, aku telah mendengar keadaan seorang lelaki di Mekah, yukhbiru akhbara, yang kerap memberi khabar,
Faqa'adtu ala rahilati, maka aku telah duduk di atas untaku. Faqadimtu alaihi, dan aku telah datang ke Mekah. Fa idza Rasulullah, maka adalah Nabi SAW pada waktu itu mustakhfian, dalam keadaan bersembunyi, jura'a'u alaihi, dan penduduk Mekah telah menyerang baginda. Jura'a'u alaihi qaumuh, kaum baginda iaitu penduduk Mekah telah menyerang baginda. Fatalattaftu, maka aku telah bersikap lemah lembut dengan penduduk Mekah. Ataupun fatalattaftu, aku telah merasa kesian sehingga aku telah dapat masuk bertemu dengan baginda di Mekah. Fakultu lahu, maka aku bertanya kepada Nabi Muhammad, ma anta, siapa kamu? Maka Nabi SAW menjawab, ana nabiyun, aku adalah seorang Nabi. Maka Amr bin Abbasah As-Sulami bertanya lagi, wama nabiyun, apakah itu Nabi? Maka Nabi SAW menjawab, arsalaniyallahu, Allah telah mengutuskan aku dalam kurungan dengan wahyu. Fakultu, maka Amr bin Abbasah telah bertanya lagi, bi ayyi syai'in arsalaka, dengan apa yang Allah utuskan kamu? Maka Nabi SAW pun terangkan mesej yang Nabi bawa. Sabda Nabi SAW, arsalani bisilatil arham, aku telah diutuskan dengan tujuan untuk menghubungkan di antara hubungan keluarga. Wakathil ausan, memecahkan patung-patung sembahan. Wa an yuwahhadallahu, dan aku diperintahkan untuk mengesakan Allah, la yusyraku bihi syai'un, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Qultu lahu, maka Amr bin Abbasah bertanya lagi kepada Nabi, faman ma'aka ala hadha, maka siapakah yang bersama dengan kamu di atas agama ini? Maka Nabi bersabda, hurrun, ada seorang merdeka, wa abdun, dan hamba. Ada merdeka dan hamba. Maka berkata Amr bin Abbasah, wa ma'ahu yawma idzin, dan pada waktu itu bersama dengan Nabi SAW adanya Abu Bakar, seorang yang merdeka, dan Bilal, seorang hamba. Mimman amana bih, daripada sebahagian kalangan orang yang beriman kepada Nabi. Tak ramai pun orang yang beriman pada waktu kepada Nabi ketika Amr bin Abbasah As-Sulami datang ke Mekah berjumpa dengan Nabi SAW. Fakultu, maka bila Amr bin Abbasah dengar keterangan Nabi, penjelasan Nabi, dan dia pun memang tidak menyembah agama dan kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu, maka berkata Amr bin Abbasah, inni muttabi'uka, sesungguhnya aku nak mengikuti kamu. Maka Nabi bersabda, innaka la tastati'u dzalika yaumaka hadza, sesungguhnya kamu tidak boleh melakukan perkara itu pada hari kamu ini. Tak boleh. Kenapa Nabi tak izinkan dia untuk beriman kepada Nabi pada waktu itu? Ala tara, Nabi bersabda, tidakkah kamu melihat hali keadaanku bagaimana, wahalan nas, dan bagaimana keadaan orang ramai yang cuba untuk membinasakan agama ini. Walakin irji, Nabi pesan, dan akan tetapi baliklah kamu kepada keluarga kamu, fa iza sami'ta, apabila kamu telah mendengar tentangku, qad zahartu, yang mana aku telah diberikan kebenaran, fa'tini, barulah datang. Maka Nabi SAW pada waktu itu minta dia balik dulu. Bila dia dah dengar Nabi SAW diberikan kemenangan, barulah dia datang bertemu dengan Nabi SAW. Maka siapakah nama sahabat ini? Amr bin Abbasah As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata perawi, fadhahabtu ila ahli, maka mentaati perintah Nabi, maka Amr bin Abbasah pun telah kembali kepada keluarganya. Wa qadima Rasulullah al-Madinah, dan bila tiba waktu setelah beberapa tahun, Nabi pun datang ke Madinah, berhijrah ke Madinah. Wa kuntu fi ahli, sewaktu Nabi berhijrah ke Madinah, kata Amr bin Abbasah, dan aku masih berada bersama dengan keluargaku. Faja'altu atakhabbarul akhbar, maka aku mula mencari-cari, bertanya-tanya tentang berita daripada Madinah. Wa as'alun nas, dan aku kerap bertanya kepada orang ramai. Hina qadimal Madinah, sewaktu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hina, semenjak qadimal Madinah, baginda tiba di Madinah. So Nabi kata jangan datang kecuali Nabi dah diberikan kemenangan.
Maka dia sentiasa bertanya, semenjak Nabi tiba di Madinah, daripada orang yang lalu lalang datang daripada Madinah, macam mana keadaan Muhammad, macam mana keadaan orang ini, macam mana situasi dia, adakah dia telah diberikan kemenangan? Dan pada waktu itu berterusan dia bertanya khabar. Hatta qadima alayya nafarum min ahli Yathrib, sehingga telah datang melewatiku satu jumlah yang ramai daripada orang-orang Yathrib, daripada penduduk Madinah. Fakultu, maka aku pun bertanya, ma fa'ala hadzal rajulul ladzi qadimal Madinah, apakah keadaan lelaki ini yang telah berhijrah ke Madinah, yang telah datang ke Madinah? Maka mereka menjawab, annasu ilaihi sira, orang ramai telah bergegas untuk beriman kepadanya. Dah ramai orang beriman kepadanya. Maka pada waktu itu barulah Amr bin Abbasah buat keputusan yang dia perlu berjumpa dengan Nabi, sebab bagi dia Nabi SAW telah diberikan kemenangan. Wa qad arada qaumuh, dan sungguh kaumnya iaitu orang Quraisy ingin untuk membunuhnya. Falam yastati'u dzalika, namun mereka tak mampu melakukannya. Faqadimtul Madinah, maka kata Ammar bin Abbasah, aku pun telah pergi ke Madinah. Dan ini berlaku lambat. Bilakah dia pergi ke Madinah? Dalam sebahagian riwayat menyebut ba'da Khaybar, setelah peristiwa Khaybar. Dan Khaybar berlaku lama, ketika tahun yang ke-7 Hijrah. Maka selepas Khaybar barulah dia datang ke Madinah. So Nabi pesan hanya ketika mana Nabi dah kuat, dah diberikan kemenangan, barulah Ammar bin Abbasah datang. Maka dia datang setelah Khaybar. Fadakhaltu alaih, maka aku pun telah masuk bertemu dengan Nabi, kata Ammar. Fakultu, lalu aku berkata, wahai utusan Allah, ata'rifuni, adakah kamu masih ingat aku? Dan kelebihan Nabi SAW, Nabi SAW boleh ingat orang yang Nabi pernah jumpa. Itu kelebihan Nabi yang luar biasa. Nabi boleh ingat. Kalau para sahabat, Nabi boleh hafal nama mereka. Nabi boleh tahu situasi mereka. Maka itu adalah kelebihan Nabi SAW. Kita kalaulah jumpa orang, maka kita dah lupa. Maka dia pun tanya kepada Rasulullah, ata'rifuni, adakah kamu mengenaliku wahai Rasulullah? Maka tengok siapa tu? Keluar seorang. Keluar seorang. Sekejap ada orang datang. Ya? Ha?
Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Dekat mana tadi? Maka Amr bin Abbas As-Sulami telah datang ke Madinah. Fadakhaltu alaihi, bertemu dengan Nabi, lalu berkata, wahai Rasulullah, ata'rifuni, adakah Tuan masih ingat kepadaku? Maka Nabi SAW bersabda, na'am, ya, antal ladzi laqitani, engkaulah orang yang telah bertemu denganku di Mekah. Qala, maka berkata Amr bin Abbas, bala, bahkan akulah orang tersebut, wahai Rasulullah. Maka ini kelebihan Nabi SAW. Nabi SAW adalah seseorang yang boleh ingat orang. Dan Nabi SAW bahkan boleh mengingati nama-nama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Fakultu, maka Amr bin Abbasah pada waktu itu berkata, wahai Nabi Allah, akhbirni, maklumkanlah kepadaku, amma, daripada perkara yang allamakallahu, Allah telah mengajar kepada kamu, wa ajhaluh, dan aku tidak mengetahui tentangnya. Akhbirni anis salah, maklumkanlah kepadaku tentang solat. Maka ini yang tajuk bab yang kita nak baca, iaitu waktu-waktu yang dilarang untuk solat. Ketika mana Nabi menceritakan kepada Amr bin Abbasah tentang waktu solat, Nabi juga ada maklumkan waktu yang dilarang untuk solat. Ya bang, okey. Boleh tutup ke? Tutup dah. Dah jumpa dah. Dia pecah ke? Okey, baik. Terima kasih. Okey. Minta maaf sebab rumah bocor, paip bocor. Lalu ada orang datang nak perbaiki. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi mula terangkan tentang waktu solat. Maka apakah waktu solat? Maka Nabi SAW bersabda, salli salatas subuh, tunaikanlah kamu akan solat fardu subuh. Summa aksir, kemudian berhentilah kamu anis salati, daripada menunaikan solat, hatta tatlu'a syamsu, sehingga matahari terbit. Maka daripada sini, inilah waktu yang dilarang solat. Bilakah waktu yang dilarang solat? Setelah selesai menunaikan solat fardu subuh sehingga matahari terbit. Maka ini antara waktu yang dilarang untuk solat. Kemudian sabda Nabi, hatta tartafi', bahkan ketika matahari terbit pun tak boleh solat, sehinggalah matahari tersebut tinggi. Waktu matahari terbit tak boleh solat, sedang terbit tak boleh solat, sehinggalah matahari tinggi. Fa innaha tatlu'u, maka Nabi terangkan kenapa waktu matahari terbit tak boleh solat. Fa innaha, kerana sesungguhnya matahari, tatlu'u, terbit, hina, ketika mana ia terbit, baina qarnai syaitan, di antara dua tanduk syaitan. Maka syaitan akan meletakkan dirinya di antara manusia dan matahari supaya orang yang menyembahnya ataupun menyembah matahari pada waktu itu boleh sujud kepadanya. Maka dilarang untuk solat ketika matahari sedang terbit. Wahina idzin, maka sabda Nabi, dan pada waktu itulah yasjudul hal kuffaru, orang-orang yang kafir, yang tak beriman, sujud kepada matahari. Summa salli, bila matahari dah naik tinggi, sabda Nabi, tunaikanlah kamu solat. Solat apa? Dalam kurungan solat-solat nawafil. Solat duha dah mula solat. Solat isyraq dah boleh solat. Maka tunailah pada waktu itu solat-solat yang ingin untuk ditunaikan. Fa inna salata, kerana sesungguhnya solat, masyhudatun, mahduratun, dihadiri oleh para malaikat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebab itu pada baris yang kedua daripada hujung syarah An-Nawawi, Imam Nawawi terangkan, annan nahya 'anis salah, bahawa larangan daripada solat selepas daripada subuh, la yazulu bi nafsi tulu', dia la yazulu, tidaklah hilang dengan hanya matahari terbit. Sebab bukan bila matahari terbit dah boleh solat. Dalam hadis sebut hatta tartafi', sehingga matahari itu dia tinggi pada kadar yang tertentu, yang kadang-kala dipanggil kadar satu galah, dan seumpamanya lebih kurang 16 minit selepas daripada matahari terbit barulah boleh menunaikan solat. Bal la budda minal irtifa',
bahkan matahari tersebut perlu naik tinggi, barulah dibenarkan untuk solat. Lalu kalaulah dah terbit, belum lagi. Sebab sedang terbit matahari tidak buat sedang terbit matahari tak boleh solat. Ataupun dah terbit sepenuhnya pun belum lagi. Matahari kena tinggi sedikit pada kadar yang disebutkan dalam hadis, iaitu kadar 1 galah, barulah boleh untuk ditunaikan solat. Maka apakah maksud malaikat menghadiri ketika mana waktu itu? Ay tahduruhal malaikah fahiya aqrabu ilal qabul wa husulir rahmah. Maka bila adanya malaikat, maka itu adalah tanda solat pada waktu itu adalah solat yang diterima dan turunnya rahmat. Maka Nabi SAW bersabda, hatta yastaqilla dhillu birrumh, sehingga matahari menjadi naik tinggi, hatta sehingga yastaqil bermaksud yartafi, matahari naik tinggi, az-zillu birrumuh, dan hilangnya bayang-bayang tombak. Hilangnya bayang-bayang tombak. Apakah maksud hilangnya bayang-bayang tombak? Maka lihat pada baris yang kedua, 4, 5 daripada bawah. Ay hatta, sehingga kembali bayang-bayang az-zahir yang muncul disebabkan diletakkan tombak dan sebagainya, maka pada waktu itu matahari tersebut apabila tegak di atas kepala, maka bayang-bayang tersebut tidak ada. Dan ini waktu bila? Baris yang ketiga daripada bawah. Walhasil, ringkasan daripada maksud sabdaan Nabi adalah anna dhilla syai', bahawa bayang sesuatu benda yablughu ghayatal qillah, akan tiba pada kadar yang sangat-sangat sedikit, inda nisfin nahar, ketika mana betul-betul di tengah-tengah hari. Wa huwal muradu huna, dan itulah yang dimaksudkan di sini. Wa qala an-Nawawi, dan Imam Nawawi berkata, makna yastaqillu dhillun birrumh adalah an yakuma muqabilahu fi jihati shimali laisa ma'ilan ilal maghrib walal masyriq, bahawa bayang-bayang yang ada pada waktu itu dia tak ada lebih ke arah barat. Sebab kalaulah contoh orang di sini, katakanlah ini timur, bila matahari naik daripada timur, bayang-bayang dekat barat. Ketika mana matahari nak terbenam ke arah barat, maka bayang-bayang akan berada dekat arah timur, sebaliknya. Tetapi bila matahari tegak di atas kepala, maka tidak ada bayang, kata Imam Nawawi, ke arah timur, dan tidak ada bayang-bayang ke arah barat. Tak ada bayang-bayang. Dan itulah waktu yang dikenali sebagai, apa nama dia? Kita dah sebut banyak kali dah. Istiwa. Itu adalah waktu yang diharamkan untuk solat. Ketika mana matahari betul-betul tegak di atas kepala. Maka tak ada bayang-bayang dekat timur. Tak ada bayang-bayang di barat. Maka sebab itu Nabi gambarkan perkataan sebut, hatta yastaqilla dhillu birrumuh. Yastaqil, sebahagian menterjemahkan yartafi. Yastaqil juga, kalaulah kita tengok catatan Imam Nawawi, boleh diterjemahkan sebagai menjadi sedikit. Sehingga menjadi sedikit, sangat sedikit. Azil, bayang-bayang, birrumhi, dengan sebab tombak. Maka bila diletakkan tombak, tak ada bayang-bayang. Kenapa tak ada bayang-bayang? Sebab matahari tak condong ke arah mana-mana. Kalau matahari berada dekat timur, maka bayang-bayang akan muncul dekat barat. Kalaulah matahari berada di barat, maka bayang-bayang akan ada di timur. Tetapi waktu istiwa, tak ada bayang-bayang. Hatta, sehingga sabda Nabi, yastaqillu, menjadi sangat sedikit, azillu, bayang-bayang, birrumhi, yang ada pada tombak. Kenapa tak ada bayang-bayang? Sebab matahari betul-betul tegak di atas kepala, dan inilah waktu sebelum masuknya waktu zuhur. Waktu ni tak lama, tetapi ianya adalah sebelum masuk waktu zuhur. Lalu matahari akan muncul daripada timur. Ketika mana matahari terbit, dilarang untuk solat. Selepas solat fardu subuh, maka dilarang untuk solat. Kemudian bila matahari dah mula tinggi, kadar 1 galah, maka dibenarkan untuk solat. Isyraq, duha dan seumpamanya. Kemudian ketika mana matahari tegak di atas kepala, maka diharamkan untuk solat, dipanggil istiwa. Bila matahari condong sedikit ke arah barat, untuk untuk
dah mula terbenam, maka bermulanya waktu zuhur. Apabila matahari condong lagi ke arah barat dan bayang-bayang menjadi satu kali ganda, menjadi satu kali ganda daripada tombak contohnya, ataupun sesuatu benda, bayang-bayang dah mula banyak, maka masuklah waktu asar. Dan kemudian ketika mana matahari dah mula terbenam, maka itulah waktu haram yang kedua, yang ketiga. Dan ketika seseorang itu telah selesai menunaikan solat fardu asar, maka itu adalah waktu haram yang keempat. Jelas ke jelas? Terus, maka sabda Nabi, bila sedikitnya bayang-bayang pada tombak, aksir, maka berhentilah daripada solat. Nabi tak izinkan solat, kerana pada waktu itu adalah waktu istiwa. Fa inna hina idzin, sabda Nabi, maka sesungguhnya pada waktu itu tusjaru, dipanaskan api neraka. Fa idza aqbala, apabila telah mula datang, al-fai'u, bayang-bayang, apabila bayang-bayang dah mula datang balik. Waktu bilakah bayang-bayang mula datang? Apabila matahari yang tadi tegak di atas kepala dah mula condong ke arah barat, maka bayang-bayang dah mula ada di timur, di bahagian timur. Maka sabda Nabi, apabila datang kembali bayang-bayang, fasalli, maka tunailah kamu solat. Dan ini dikenali sebagai solat fardu zuhur. Habis je istiwa, condong je matahari, dah mula ada je bayang-bayang walaupun sedikit, maka masuklah waktu zuhur. Fa inna salata, maka sesungguhnya solat, masyhudatun, mahduratun, dihadiri oleh para malaikat. Lalu di sini sebentar, al-fai'u, perkataan al-fai'u, lihat kepada baris yang kedua, 4, 6, perkataan al-fai'u. Maka kalau kita perasan pada baris yang sama tadi ada dua perkataan untuk bayang-bayang, az-zillu dan al-fai'u. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bila dalam bahasa Arab disebut sahaja al-fai'u, mukhtassun bima ba'da zawal. Maka bila disebut al-fai'u, ianya adalah perkataan. Atia, Abi ada kelas lah. Atia. Okey, dah boleh tekan. Maka bila sebut je al-fai'u, maka ianya adalah khusus dengan bayang-bayang yang datang selepas matahari mula tergelincir. Bila matahari tegak di atas kepala dan bila mula tergelincir ke arah barat, maka semua bayang-bayang itu orang Arab panggil al-fai'u. Sementara az-zillu adalah umum. Sebelum daripada istiwa, maka mereka panggil sebagai az-zillu dan seumpamanya. Jelas ke jelas? Wa amma zillu fayaqa'u ala ma qabla zawal wa ba'da zawal. Maka ini adalah daripada sudut penggunaan perkataan bahasa Arab. Maka sabda Nabi SAW, bila dah masuk waktu zuhur solat, hatta tusalli al-asar, sehingga kamu mula menunaikan waktu solat asar. Maka di sini Nabi sebut bahawa di antara zuhur dan asar tidak ada waktu yang haram, waktu yang dilarang untuk solat. Tak ada. Antara zuhur dan asar tidak ada diselangkan dengan waktu yang dilarang untuk solat. Sebab itu pada baris yang kedua, 4, 6, 7, kata Imam Nawawi, fihi dalilun, pada perkataan hatta tusalli al-asar, boleh solat sehingga masuknya asar, adalah dalil bahawa tidak ada larangan berkenaan tentang waktu yang dilarang untuk solat sehingga masuklah waktu asar. Wala bi salatin ghairal insan wa innama yukrahu likulli insanin ba'da salatihil asar. Dan bila asar pun tak dilarang untuk solat kecuali bagi orang yang telah selesai menunaikan solat fardu asar. Sebab itu kata Imam Nawawi, hatta law akharaha an awwalil waqti lam yukrah at-tanafful qablaha. Kalaulah seseorang itu dia melewatkan solat asar, contohnya dia solat asar jam 6.30, maka 6.30 baru dia nak solat asar. Adakah boleh dia qabliyah pada waktu jam 6.30? Boleh ke tak? 6.30 boleh tak solat sunat qabliyah asar? Sebab dia belum solat fardu asar. Jawapan dia boleh. Sebab selagi mana dia tak solat asar, selagi itu dia boleh solat.
Yang dilarangnya adalah bila dah menunaikan solat fardu asar, maka dilarang untuk solat. Jelas ke jelas? Mana tadi hadisnya? Summa aksir, sabda Nabi, apabila dah tunaikan solat fardu asar, maka berhentilah daripada solat sehingga terbenamnya matahari. Fa innaha taghrubu, sabda Nabi, kerana sesungguhnya matahari terbenam di antara dua tanduk syaitan, baina qarnai syaitan. Sabda Nabi SAW, wahina idzin, dan ketika matahari terbenam, yasjudulah al-kuffar, sujud kepada matahari orang-orang yang tidak beriman dan orang kafir. Maka berkata Ammar bin Abbas As-Sulami, aku bertanya, wahai Nabi Allah, fal wudu, berkenaan tentang wudu pula, hadithni anhu, maka khabarkanlah kepadaku bagaimana cara berwuduk. Maka Nabi SAW bersabda, ma minkum rajulun, tidaklah salah seorang daripada kamu, yuqarribu, mendekatkan wudu'ahu, air untuk dia berwuduk, fayumatmidu, lalu dia berkumur-kumur, wa yastanshiku, memasukkan air ke dalam hidung, fayantathir, lalu mengeluarkan balik. Maka apabila kita masukkan air dalam hidung, jangan terus sedut. Sunnahnya adalah buang balik, dipanggil intithar. Maka seseorang yang berkumur-kumur, seseorang yang memasukkan air ke dalam hidung, sabda Nabi SAW, illa kharrat khataya wajih, maka akan berguguran jatuhlah dosa-dosa pada wajahnya, wa fihi, dosa mulutnya, wa khayashimih, dan dosa yang ada pada rongga hidung dia. Khayshum, rongga hidung. Sebab itu bila kita belajar tajwid, maka disebut dengung. Makhrajnya adalah khayshum, maksudnya adalah rongga hidung. Summa idza ghasala wajha, kemudian apabila dia membasuh wajahnya, kama amarahullah, sebagaimana Allah memerintahkannya, illa kharrat khataya wajih, maka berguguran jatuhlah dosa-dosa daripada muka dan wajahnya, min atrafi lihyatihi ma'al ma', bersama dengan titisan air daripada hujung janggut dia. Maka apabila dia basuh muka dia, maka dengan menitisnya air wuduk, maka menitislah dosa-dosanya. Summa yaghsil yadai, kemudian dia membasuh kedua tangannya, ilal mirfaqain, sehingga ke siku. Sabda Nabi, illa kharrat khataya yadai, maka berguguran jatuhlah dosa-dosa kedua tangannya, min anamilihi, daripada hujung-hujung jarinya, ma'al ma', bersama dengan air. Summa yamsahu ra'sah, kemudian hendaklah dia menyapu air pada kepalanya, illa kharrat khataya ra'sih, maka berguguran jatuhlah dosa-dosa daripada kepalanya, min atrafi sya'rih, daripada air yang menitis daripada hujung rambutnya. Summa yaghsilu qadamai, kemudian hendaklah dia membasuh kedua kakinya, ilal ka'bain, hingga ke buku lali, illa kharrat khataya rijlai min anamilihi ma'al ma', maka berguguran jatuhlah dosa-dosa kedua kakinya daripada hujung jari kakinya bersama dengan air. Maka Nabi SAW ajar cara berwuduk kepada Ammar bin Abbasah As-Sulami radhiyallahu anhu. Fa in huwa qama, maka ketika seseorang itu berdiri untuk solat, fasalla, lalu dia menunaikan solat, fahamidallah, memuji Allah, wa athna alaih, mengagungkan Allah, wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun, dan membesarkan Allah dengan sesuatu sifat yang layak bagi Allah, wa farragha qalbah lillah, mengosongkan hatinya untuk Allah, illan sarafa, kecuali ketika mana dia pergi, min khati'at, ketika mana dia selesai salat, min khati'atihi, daripada dosa-dosanya, adalah sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Maka bila seseorang itu berwuduk dengan betul, solat dengan kosongkan hati untuk Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya sebagaimana orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Maka fahaddatha Amr bin Abbasah, Ammar bin Abbasah telah meriwayatkan hadis ini kepada Abu Umamah yang juga merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Umamah yang tak pernah dengar hadis ini berkata, wahai Ammar bin Abbasah, unzur, perhatikanlah betul-betul apa yang kamu katakan. Fi maqamin wahid, dalam hanya satu tempat berdiri, adakah seseorang itu diberikan begitu banyak pengampunan dosa?
dengan wuduk diampunkan dosa, dengan solat diampunkan dosa, maka Abu Umamah yang tak pernah dengar hadis pada waktu itu memohon kepastian daripada Amr bin Abbasah. Maka berkata Amr bin Abbasah, wahai Abu Umamah Al-Bahili, laqad kabirat sinni, demi sesungguhnya telah berusia, telah tua usiaku, waraqqa azmi, telah menjadi lembut tulang belulangku, waqtaraba ajali, telah hampir akan ajal kematianku, wama bihajah, dan tidaklah ada keperluan bagiku an akdziba 'ala Allah, untuk aku melakukan pendustaan kepada Allah dan tidak pula kepada Rasulnya. Laulam asma'hu, kalaulah aku tidak mendengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam illa marrah aw marratain, kecuali sekali ataupun dua kali ataupun tiga kali, dan beliau mengira sehingga 7 kali. Maksudnya beliau dengar daripada Nabi SAW sangat banyak, lebih daripada 7 kali. Ma haddastu bihi abada, nescaya aku tidak akan menceritakan hadis ini sekalipun. Walakinni, akan tetapi aku telah mendengar Nabi SAW menceritakan hadis ini lebih daripada itu. Lebih daripada 7 kali. Maka inilah nak menerangkan tentang waktu-waktu yang dilarang untuk solat, ketika mana selepas selesai solat fardu subuh sehingga matahari terbit, selepas selesai solat fardu asar sehingga matahari terbenam, ketika matahari sedang terbit, yang keempat ketika mana matahari sedang terbenam, dan yang kelima sewaktu istiwa, matahari tegak di atas kepala. 1931 baca. Okey, kejap. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Minta maaf sebab rumah bocor, lalu ada orang datang untuk baiki.
Kita dah dekat mana tadi? Riwayat mana? Riwayat 1931. Maka daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, wahima Umar bin Khattab telah melakukan kesilapan ataupun wahima memberi maksud salah faham. Umar bin Khattab telah salah faham. Apakah maksud daripada Ummul Mukminin Aisyah yang Umar bin Khattab telah salah faham? Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ungkapan ini Imam Nawawi terangkan pada baris yang ketiga daripada bawah, ta'ni Umar ibn Khattab. Ummul Mukminin Aisyah maksudkan di sini adalah Umar bin Khattab berkenaan tentang Nabi SAW melarang daripada menunaikan solat selepas waktu asar. Wa innama naha anit tahrir. Dan kata Ummul Mukminin Aisyah, yang Nabi SAW maksudkan adalah Nabi larang daripada dengan sengaja pada waktu itu menunaikan solat ketika mana matahari terbenam dan juga ketika mana selepas asar. Dan ini kerana Aisyah berpandangan, kalaulah seseorang itu dia ada solat yang bersebab, solat yang bersebab, maka ianya boleh ditunaikan selepas daripada waktu asar. Dan Nabi pun pernah tunai solat sunat selepas asar kerana Nabi tidak sempat menunaikan solat tersebut selepas habis waktu zuhur. Maka pandangan Umar bin Khattab yang pada waktu itu melarang langsung untuk solat selepas asar, maka tidak dipersetujui oleh Aisyah, kerana Aisyah berpandangan beliau pernah nampak Nabi SAW menunaikan solat sunat selepas asar kerana nak mengqadha, menggantikan solat sebelum zuhur ataupun selepas zuhur ataupun sebelum asar yang Nabi tak sempat solat kerana ada orang jumpa, ada rombongan yang datang bertemu dengan Nabi. Maka Aisyah berkata, wahima Umar telah salah faham. Yang Nabi SAW larang adalah an yutaharra, bahawa seseorang itu dengan sengaja menunaikan solat ketika mana matahari sedang terbit dan matahari sedang terbenam. Riwayat 1932 baca. Maka Aisyah menjadikan dalil bahawa lam yada' Rasulullah, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sunat selepas solat asar. Maka kenapa Nabi buat solat sunat selepas asar? Padahal selepas asar tidak ada sebarang solat sunat. Maka maksud daripada Nabi SAW tak pernah meninggalkan solat sunat selepas fardu asar adalah Nabi menggantikan solat yang Nabi tak sempat tunaikan, sama ada qabliyah asar sebelum fardu asar ataupun ba'diyah zuhur sebelum dari solat sunat selepas zuhur. Kenapa Nabi tak solat? Kerana ada orang jumpa, ada orang bertemu dengan Nabi SAW dan Nabi jika melakukan amalan, Nabi tak tinggalkan. Maka sebab itu kata Aisyah, waktu Nabi bersama denganku, Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat selepas asar. Maka Aisyah berkata, maksud daripada Nabi larang solat selepas asar adalah jika solat itu dilakukan tanpa sebab. La tataharrau bisolatikum. Janganlah dengan sengaja kamu menunaikan solat kamu ketika mana matahari sedang terbit dan tidak pula ketika mana matahari sedang terbenam. Fatusallu inda dhalik, lalu dengan sengaja kamu tunaikan solat pada waktu itu tanpa sebarang sebab. Itu yang tak boleh. Jelas ke jelas? Nanti akan dibawa satu lagi hadis Ummu Salamah yang menjadi dalil bahawa solat-solat yang ada sebab maka boleh ditunaikan pada waktu-waktu yang dilarang ini. InsyaAllah kita akan sambung kembali pada jam 9.25 insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi.